habis lah. Masuk balai pula. Begitulah kita. Daripada awal lagi tu. Saya ingat daripada PKP lagi. Malah antara surau ni lah surau yang walaupun PKP dia masih lagi menganjurkan juga buat. Tak tahulah saya tengok ke tak tengok. Pada waktu tu perkara yang membatalkan iman. Tak silap saya 10 kali juga secara online, buat secara online. Saya masa tu duduk ada di Selangor masa tu. Jadi banyak bab dah kita khatam. Masuk yang baru lah ni. Bermula malam ni dan minggu-minggu yang akan datang. Rujukan kita adalah Badrut Tamam wan Nujumus Thawaqib. Cuma hari ni kita mukaddimah sikit. Saya nak baca mukaddimah yang awal ni. Pengarang dia Syekh Ahmad Al-Fatani. Sebelum ni kita baca kitab, pengarang dia Syekh Muhammad Nur Al-Fatani. Dan lepas pada tu kita baca kitab, pengarang dia Syekh Daud Al-Fatani. Semua tu saudara mara tu. Cicit saudara dan sebagainya. Okay. Kita baca mukadimah lah hari ni. Kita tengok apa cerita kitab ni. Ni nak bawa kita ke mana kitab ni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kitab pun mesti dia mula dengan muqaddimah. Kalau kita ingat lagi lah. Yang sebelum-sebelum ni pun memang mula dengan muqaddimah dia mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil berkat daripada Bismillah. Macam itulah juga kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dia dipanggil tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim kita panggil dia basmalah. Jadi kata, okey, sekarang ni baca basmalah. Baca tasmiyah. Kalau baca basmalah, bismillah. Salah nak kiranya. Tapi boleh juga. Baca tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Salah. Mana kitab pun gitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadil mu'in. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada agama yang sebenar, lagi yang menolong dan memberi rahmat oleh Allah dan sejahtera ia atas penghulu kita Nabi Muhammad. Ini mukadimah saya baca je lah, tak ada syarah nak syarah apa mukadimah. Maka adalah setengah daripada barang yang sayugia bagi umat, yang sepatutnya ada pada umat kita semualah. Ya, bahawa mengetahui ia akan ihwal segala penghulunya. Kita ni kena tahu penghulu kita, tok ngulu kita. Kita kena kenal tok ngulu kita. Kalau tok 4 kita kenal, tok ngulu kita kenal, YB kita kenal. Atas lagi apa? Lepas atas YB, menteri kita kenal. Atas lagi, semua kita kenal. Tok ngulu kita dari sudut agama pun kena kenal. Penghulu kita kena kenal. Istimewa siapa ni? Istimewa tak kenal tak boleh ke? Buat apa nak kenal? Supaya barulah kejap kita, pegangan kita tu kejap, barulah kita yakin Nabi itu tak sama dengan kita. Dia sama dari sudut sama-sama makhluk, dari sudut sama-sama manusia. Ada 2 biji mata, 2 telinga, ada hidung, ada mulut. Dari segitu sama. Tapi banyaknya yang tak sama juga. Ataupun boleh kita kata, supaya kenal kita dengan Nabi ni dengan kejap, dan kita tahu Nabi adalah nisbah manusia yang paling sempurna. Nisbah manusia yang paling sempurna. Bukan sempurna macam Tuhan. Tak juga. Bukan. Manusia. Tapi manusia dia ada grade. Kereta pun ada grade.
Semua ada grade tau. Ha. Ada orang tak ada mata, dia buta. Maka grade dia turun sikit dari sudut manusia tu. Akal dia cerdik. Kalau grade tu nombor 1, A, nombor 1. Macam mana kita nak tahu Nabi tu sempurna tu, kejap sungguh kat hati kita. Maka nak tak nak kita kena kenal. Ni nak cerita pasal dia. Itu tujuan pertama, kenal Nabi. Tujuannya nak tu lah, nak kejap pegangan. Yang kedua, dan terlebih tetap pada imannya. Supaya tak datanglah lintasan-lintasan dekat hati kita. Betul ke Nabi itu Nabi? Betul ke Nabi itu Nabi yang didakwa? Entah bohong kot. Betul ke Nabi itu sempurna? Betul ke? Ada dekat hati lintas. Tak mau gitu. Caranya kena mengaji. Ni. Dia akan bahas lagi. Ni mukadimah ni. Tak masuk lagi. Dan bertambah-tambah kemuliaan dan kelebihan mereka itu pada hatinya. Maka kita tahulah mulianya Nabi dan lebihnya Nabi ada dekat hati kita. Ada orang dekat hati dia tak percaya kat Nabi. Malah dia kata Nabi ni bukan hebat sangat pun. Ada. Ada. Orang Islam. Ada yang perempuan pun ada. Orang Kuantan. Perempuan. Orang Kuantan. Cari lah sendiri. Saya tahu cakap lebih. Dia kena saman. Dia kata perempuan. Dia kata dekat laki dia, awak kalau nak tiru dari sudut rumah tangga, nak tiru jangan tiru Nabi. Saya tak ingin laki macam tu. Kalau nak tiru kan, kita kan mesti ada kita nak tiru kan. Dari segi pekerjaan kita nak tiru siapa? Oh dia tu perniagaan hebat, ahli perniagaan hebat. Saya nak jadi macam dia kan. Kita punya idola. Tapi dalam masalah perkahwinan dia kata, tak nak. Jangan tiru Nabi. Aku tak nak laki macam tu. Kahwin ramai. Lepas tu tak peduli kat isteri. Dia cakap bukan-bukan. Tapi nampak dok pakai tudung lah boh. Nampak buka mulut dia sebut tentang Islam. Malah dia mengaku orang Islam. Yang Islam yang Nabi yang dia kata tu lah yang bawa. Tapi dia tak tahu, tak faham ah. Pelik dah banyak lagi lah babak lain, banyak lagi. Jadi macam mana boleh jadi gitu? Dia tak kenal Nabi dia. Dia kena mengaji. Kena kenal satu-satu. Maka kata pengarang kita, sayugia umat, mesti setiap umat kena tahu hal ehwal Nabi supaya tak ada perangai macam tadi tu. Kalau tidak, kalau tak kenal, sekadar Nabi, Allah tu Tuhan, Nabi tu pesuruh dia. Sekadar begitu aja, macam-macam umat akan timbul nanti. Jadi dia tahu, mesti kena ada cerita ni. Dan tiada terlihat hamba atas karangan ulama Melayu pada demikian itu. Kata pengarang ni, Syekh Ahmad Al-Fadhani, dia kata, pentingnya perkara ni, tapi bila dia belek-belek, karangan-karangan, kitab-kitab turas, ulama-ulama Melayu tak ada. Tak ada yang komplit, dia cari, tak ada. Dia kata, waktu dia, tak ada. Dan tiada terlihat hamba atas karangan ulama Melayu pada demikian itu sekali-kali. Aku cari-cari tak ada ke? Macam mana umat perlukan kefahaman tentang Nabi? Tapi kitab bahasa Melayu ataupun Jawi, tak ada. Jadi macam mana mereka nak faham? Kata pengarang kita ni. Maka hamba pungutkan daripada, dia istilah pakai pungut. Dia petiklah, dia ambil daripada beberapa kutub yang bahasa Arab yang mu'tabarah. Dia pakar bahasa Arab. Oleh kerana dia pakar bahasa Arab, dia carilah kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab banyaklah. Dia cari kitab-kitab Arab yang mu'tabarah, yang mu'tabar. Yang diterima. Yang tak ada orang mempertikaikan. Kitab-kitab. Kalau nak kira kitab-kitab, ada je kitab-kitab yang dipertikaikan. Dia cari yang mu'tabarah. Yang mu'tabar. Jadi jadi Melayu dah mu'tabarah ni kan. Melayu dia panggil mu'tabar. Sebenarnya mu'tabarah. Yang mu'tabar. Dia ambil daripada kutub. Kutub tu jamak daripada kitab. Kitab tu satu. Kutub tu kitab-kitab. Banyak kitab. Yang mu'tabarah. Akan perhimpunan ibarah yang mukhtasarah. Dan dia ambil pula perhimpunan ibarat ataupun perenggan-perenggan dalam kitab Arab tadi, dia ambil yang mukhtasarah, dia ambil yang ringkas, yang mudah faham lah, senang kita, yang mudah orang Melayu nak faham.
Dia ambil daripada kitab Mu'tabarah, bukan semua, ada yang susah nak faham. Tapi dia ambil yang mukhtasarah, yang ringan, yang senang untuk kita faham. Dia petik-petik-petik, dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Jawi. Sebab apa? Dia kata setiap orang mesti tahu hal ehwal Nabi kita. Okay. Dan hamba jadikan dia ini risalah. Jadilah risalah. Jadi risalah tu macam kita lah, satu bab. Dan hamba namakan dia Badrut Tamam wan nujumus Tawaqib. Dinamakan Badrut Tamam wan nujumus Tawaqib. Cerita tentang Badrut Tamam ni. Baca lagi. Fi ba'di siyaril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma li ba'di alihi wa sahbihi minal manaqib. Apa maksud dia? Pada menyatakan setengah daripada kelakuan Nabi Mustafa Muhammad. Letak Nabi Mustafa Muhammad. Menceritakan sebahagian daripada kelakuan. Kelakuan ni perangai lah. Perangai. Ataupun bahasa sekarang panggil ciri-ciri. Ciri-ciri. Tabiat. Ciri-ciri Nabi ni. Dan pada menyatakan barang bagi setengah daripada keluarganya. Bukan Nabi je kena tahu. Keluarga pun kena tahu. Malah pada tayat akhir kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu rukun masa tayat akhir. Wa ala ali, ke atas keluarga, sunat abad tu. Allahumma salli ala Muhammad, rukun, tak baca tak sah. Wa ala ali tu sunat abad. Kalau tak baca wa ala ali Muhammad tu, sunat sujud sahwi. Nak kita tahu, besarlah juga berkaitan dengan keluarga Nabi. Dan sahabatnya, jangan lupa, para sahabat. Para sahabat juga dia akan bincang nanti. Daripada manaqib, artinya segala kelebihan dan kelakuan yang kepujian. Dan hamba peraturkan di atas 7 fasal. Dia pun buat 7 pembahagian. Pendek-pendek aja ni. Maka fasal pertama pada hal ehwal Nabi daripada permulaan dijadikan nurnya dan diperanakkan dia hingga wafatnya. Secara ringkas berkaitannya asal Nur Muhammad yang memang ada perselisihan, nanti kita akan bahas lah bab tu sikit. Itu fasal yang pertama. Fasal yang kedua, bab tu besar, bab tentang perkara tadi, tapi dalam bab tu ada fasal-fasal yang kecil, ada 7 fasal yang ringkas. Dan yang kedua pada manaqib Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kita tentang Sayyidah Fatimah. Dan yang ketiga pada manaqib Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat, bukan 7, dan keempat kemudiannya pada manaqib Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan mereka itu sahabat yang 4 yang mulia ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ada 7 tapi disebut 4. Dalam 4 tu ada 7 nanti. Itu sedikit mukadimah pengarang. Baik, mari kita tengok. Kita baca kitab ni. Fasal yang pertama membincangkan tentang permulaan dijadikan Nabi, kelahirannya dan sebagainya. Yang kedua cerita tentang Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga cerita tentang Hasan dan Husain. Yang keempat cerita tentang para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama ni pun panjang juga lah. Tak sempat malam ni. Beberapa kali lah. Okay. Bermula fasal yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bermula fasal yang pertama. Mulalah fasal yang pertama cerita tentang Nabi kita ni. Pada menyatakan setengah daripada hal ehwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata. Maka kami berkata. Tak dia kata. Ada. Okey. Maka kami berkata. Kami itu istilah dia lah. Maka kami berkata bahawasanya perkataan atas barang bergantung dengan segala sirahnya. Bahawasa perkataan atas barang bergantung dengan segala sirahnya, artinya segala kelakuan yang dipuji itu tiada hampir dapat dihinggakan.
Nak kata apa ni? Nak cerita apa ni? Nak cerita berkaitan dengan bahawasanya kita akan membicarakan tentang perkara yang bergantung dengan sirah Nabi, yang mana kelakuan ataupun ciri-ciri Nabi ataupun apa yang berlaku kehidupan Nabi itu tiada hampir dapat dihinggakan. Kadang-kadang kita Allah hebatnya, sangat hebat sehingga tak boleh nak dibicarakan. Hebatnya bermula kehidupan Nabi daripada awal sampai akhir. Maka berkata syair ni macam syair lah, dia baca syair. Wa ala tafannuni wasifihi bihusnihi. Ni syair dia. Yaqna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan atas berbagai-bagai segala yang mensifatkan dia dengan keelokannya, habislah zaman, padahal ada padanya barang yang tiada disifatkan. Nak bagi tahu, nak cerita tentang keelokan Nabi ni, nak mensifatkan tentang keelokan Nabi ni, habis zaman. Maksudnya kata apa? Mati duduk balik. Itu kot bahasa sekarang. Habis zaman. Mati duduk balik pun tak habis. Nak cerita tentang keelokan Nabi, bermula asal Nabi sehingga dia wafat. Nak cerita mati duduk balik pun tak habis. Maka yang diceritakan sikit lah. Sikit. Malah kalau kita tengok dalam Quran pun menerangkan tentang Nabi ni dilebihkan atas makhluk yang lain. Bukan Nabi kita ni dilebihkan atas umat dia je, tidak. Nabi kita ni dilebihkan atas alamin, atas setiap alam. Bukan kita aja. Dia kata kita ni lah ada yang lebih-lebih, Nabi kita paling lebih sekali. Bukan kita aja. Bukan kita aja. Wa kullam faddalna 'alal alamin. Dan kami lebihkan Nabi tadi tu sehingga lebihkan atas alamin. Nak dibandingkan dengan apa? Nabi lebih. Nak banding? Maknanya lebihnya Nabi ni sehingga kalau nak cerita mati duduk balik pun tak habis. Lebih-lebih lagi Nabi kita yang kita duk baca tu lah, asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah terbit menyinari kami. Faqtafat minhul budur. Pudarlah purnama yang lain. Kalau kita faham, kita kata terbit bulan purnama menyinari kami. Bila terbit bulan purnama tu, bulan yang lain jadi pudar. Kalau kita faham lah kan. Kalau kita faham. Nabi tu, kalau kan kita, Nabi tu ada je, kita ni macam tak ada apa-apa kan, macam tu. Mithla husnika ma ra'ayna. Belum pernah kami melihat eloknya wajah macam ni. Eloknya sikap, eloknya perangai, ciri-ciri manusia ni. Mithla husnika ma ra'ayna. Tapi kita seronok lah masa nyanyi tak? Apa? Mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Oh, seronok lah. Benda kita tahu tak apa benda. Tahu tak apa benda? Mithla husnika ma ra'ayna. Tak pernah wahai satu wajah, satu susuk tubuh manusia yang elok tak pernah tengok elok ni. Tu. Tak pernah elok, tak pernah tengok keelokan. Elok sungguhlah. Kan? Elok sungguh. Qattu ya wajah sururi. Wahai orang yang berwajah gembira, berwajah riang. Anta syamsun, anta badrun. Engkau matahari, engkau bulan. Bukan bulan biasa, badrun bulan purnama. Anta nuru fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa ada syair-syair yang macam tadi? Kalau kita fahamlah. Kita nak membayangkan tentang Nabi tapi tak sampai. Tak boleh nak cakap. Macam mana keelokan Nabi itu tak boleh nak cakap. Tahap keelokan tak boleh nak pergi, tak boleh nak cakap. Tapi macam mana? Cakap jugalah. Itu yang jadi bunyi bunga-bunga tu. Engkau cahaya di atas cahaya. Apa cahaya di atas cahaya? Kalau kita fikir, nurun fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Mana boleh? Cahaya di atas cahaya mana boleh? Cahaya, kita ambil cahaya ni kan. Kita ambil sampu suluh, kita suluh. Mana boleh? Mana boleh cahaya atas cahaya? Dia campur lah, dia bercampur. Yang bolehnya, tangan atas tangan boleh. Cahaya atas cahaya mana boleh dia masuk?
Mana boleh cahaya? Tapi bila Nabi tu kita nisbahkan cahaya, dia boleh ada di atas cahaya, seumpama tangan ni macam ni boleh macam tu. Uish, macam mana tu? Tu nak beritahu, tak boleh nak jelas. Akhir sekali keluarlah bahasa-bahasa puitis macam tadi. Bahasa-bahasa orang bercinta. Bahasa orang bercinta lah tu. Keluar. Anta asyraqal badru alaina. Keluar ayat-ayat tu. Fakhtafat minhul buduru. Keluar ayat-ayat. Itu akhir sekali jadi kita duduk seronok. Kita seronok. Kalau boleh faham lah. Okey. Sambung lagi. Maka maksud kami bahawa kami menyebutkan daripadanya akan barang yang mudah kami capaikan juga. Kami ambil daripada kitab-kitab Arab tadi dan kami akan terjemahkan perkara yang mudah dicapai akal kita. Ada yang tak tercapai akal ada. Allah hai. Nabi bagi tahu kat para sahabat dia, tak semua. Ada sahabat ni Nabi bagi tahu bab ni. Sahabat lain Nabi bagi tahu lain. Lain. Malah Abu Hurairah kata jika aku cerita dekat kamu apa yang Nabi semua cerita kat aku, kau kata aku gila. Itu baru seorang sahabat. Sebab dia cerita macam-macam. Dekat Sayyidina Ali, Nabi cerita tentang ilmu sebab dia genius, yang tu laku grade A punya otak Sayyidina Ali. Maka Nabi cerita cara lain. Dengan para sahabat ni Nabi cerita cara lain. Dan banyaknya tentang sifat-sifat Nabi ni memang ada yang tak masuk, yang tak tercapai akal kita untuk kita fikir. Kita yang ni lah, bagi orang lain mungkin capai akal dia. Maka pengarang cuma ambil yang mudah untuk kita cerna sahaja. Cerna. Tapi saya tengok ni ada juga yang susah juga. Contohnya antaranya dia bincang tentang Nur Muhammad. Susah juga nak cerna tu. Maknanya bagi dia tu mudah dah tu. Zaman dia tu, bagi kita payah kat ni. Supaya hasil bagi kami dan bagi mereka yang mutalaahkan risalah ini, dan supaya hasil, supaya dapat manfaat siapa yang baca, yang mutalaah, yang baca kitab ni, risalah dia ni dapat manfaat. Dia nak cari yang mudah-mudah saja. Dan yang membicarakan, yang mengajar pun mudah, yang mendengar pun mudah. Dia tak nak ambil yang berat-berat. Dan yang mendengarnya, kalau yang mendengar, macam yang ramai duk dengar ni, mudah, boleh masuk, boleh faham terus. Tak payah nak fikir-fikir sangat. Sebab mudah. InsyaAllah ta'ala berkatnya. Kalau macam itulah keadaan, mudah untuk sampai, mudah untuk faham, maka berkatlah. Kitab ni, berkatlah ilmu ni. Habis. Itu dia punya mukadimah awal. Maka kami berkata, mula nak cerita pasal Nabi ni, asal usul Nabi. Maka kami berkata, telah datang di dalam hadis. Hadis ni ada. Kalau tengok hadis ni, kecil. Saya nak baca tak nampak. Saya dah bawa dah ni. Hadis tu patut terjemahan dia kecil je. Saya dah bawa dah ni. Kantang besar. Memang gitu. Kalau tengok kita asal ni. Ni boleh baca tak? Saya dulu masa belajar umur 15, boleh. Sekarang dah masuk 4 series dah ni. Dia makin lama makin tak nampak dah. Nak baca ya Allah, hai. Nak tak nak terpaksa cari, siap ada lampu lagi. Untuk saya baca ni. Memang tak nampak ke? Masa belajar dulu nampak. Dobek-dobek yang kat tepi-tepi tu habis tak nampak, kata. Habis tak nampak. Dia ada. Bila disebut di sini, bila sebut kat sini, maka kami berkata telah datang di dalam hadis. Hadis dia kecil je. Saya pakai kantar pun tak boleh baca. Saya pakai kantar pun tak boleh baca juga. Hadis bahawa awal barang, awal makhluk awal, ataupun apa yang pertama kali Allah cipta. Nombor satu, dia ada dua, senang je. Allah bukan Allah. Tak susah pun. Allah bukan Allah. Bukan Allah tu makhluk lah. Allah bukan Allah. Bukan Allah tu, semua bukan Allah tu Allah cipta. Tak ada yang Allah tak cipta. Dia bukan Tuhan, tapi bukan Allah cipta, tak ada. Dia ada pencipta yang dicipta. Kita panggil Khalik, pencipta iaitu Allah, dan makhluk yang dicipta. Itu je dua. Tak ada. Carilah apa dalam dunia ni, carilah apa saja, tak lari pada dua. Sama ada Allah ataupun bukan Allah. Atau bahasa lain, pencipta yang dicipta. Atau bahasa lain, Allah ma siwallah. Itu bahasa-bahasa tauhid lah tu. Jadi, bila sebut
Apa yang pertama sekali ada? Selain pada Allah lah. Selain apa lagi? Maknanya yang paling pertama sekali ada. Maknanya yang paling nombor satu sekali Allah cipta lah. Tu je lah. Takkan dia ada tapi bukan Allah cipta. Mana boleh? Maknanya ada yang Allah tak cipta. Itu bukan Tuhan lah. Jadi, Khalik pencipta dan makhluk yang dicipta. Telah datang dalam hadis bahawa awal barang yang dijadikan Allah Ta'ala itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis itu kecil, saya sempat baca sikitlah. Hadis dia, awwalu ma khalaqallahu nuru. Nur. Pertama sekali, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Nak apa hal tiba-tiba cerita pasal Jabir ni? Jabir tanya. Maka Nabi jawab, awwalu ma khalaqallahu. Awal yang Allah cipta adalah nur nabimu wahai Jabir. Tu hadis tu. Dalam hadis ni panjang. Kalau saya nak baca pun, saya tengok kita cuba try baca lah, kecil sangat. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah dengan lafaz ni panjang, nak baca susah ni. Katanya, aku berkata, wahai Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku tu Jabir lah. Bapa dan bonda hamba menjadi tebusan Tuhan, beritahu kepada hamba tentang perkara yang terawal dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab baginda, jawab Nabi, wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau, nur Nabi engkau, ya Jabir. Itu tadi. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Itulah, itu asalnya. Okay? Kemudian dijadikan nur itu berkisar dengan kudrah dan cara yang dikehendakinya. Walhal dalam masa itu tiada loh. Maksud tak ada apa. Loh tu lahu mahfuz lah. Tak ada. Tiada qalam, syurga, neraka, semua tak ada. Tiada malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Maka bila Allah kehendaki menjadikan sekalian makhluk, ia membahagikan nur itu kepada 4 bahagian. Daripada juzuk pertama, ia jadikan al-qalam. Daripada nur tu bagi 4. Yang pertama jadikan qalam. Daripada yang kedua dijadikan loh mahfuz. Daripada yang ketiga dijadikan arash. Kemudian ia membahagikan pula juzuk yang keempat itu kepada 4 bahagi. Faham tak ni? Daripada nur tu bagi 4. Yang keempat tu bagi 4 lagi. 4 bahagi. Maka daripada juzuk yang pertama ia jadikan malaikat penanggung arash. Ada 4 malaikat penanggung arash. Kiamat nanti ada 8. Daripada juzuk yang kedua ia jadikan kursi. Daripada yang ketiga dijadikan malaikat yang baki lagi. Kemudian ia membahagikan juzuk yang keempat itu kepada 4 bahagi. Yang pertamanya dijadikan langit, dan yang kedua dijadikan bumi, dan yang ketiga dijadikan syurga, dan keempat dijadikan neraka. Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada 4 bahagi lagi. Yang pertamanya dijadikan nur pandangan mata muslimin. Daripada yang kedua cahaya hati mereka, ia makrifah terhadap Allah. Daripada yang ketiga dijadikan nur kejinakan mereka dengan Tuhan, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Demikian dalam hadis Al-Mawahib, iaitu Al-Mawahib Al-Laduniyah, karangan ahli hadis Al-Qastallani yang terkenal sebagai rujukan itu. Okay. Jadi itulah hadis, tentang hadis ni. Macam mana pun, kita tengok, dan macam mana pun dia bincang. Ini bagus. Dia bincang sebab berkaitan dengan Nur Muhammad ni memang berlaku perbincangan, ada yang terima, ada yang tak terima. Maka kita tengok ni. Dan datang pada kaifiat menjadikan nur yang mulia itu beberapa riwayat yang berbilang-bilang. Dia kata, tak nampak lagi kecil, nota kaki kecil sangat. Dia kata, para ulama terkemuka ada yang menerima Nur Muhammad hadis tadi, ada yang tak terima. So bila jenis khilaf, kita berlapang dada. Rasa macam pening sangat, payah sangat nak faham, tak payah faham. Walaupun dia bukan fardhu ain pun. Rasa nak mendalami lebih, cuma mengaji lah, belajar. Tapi dalam bab ni sikit je, bab Nur Muhammad. Yang mana berlaku khilaf di kalangan ulama, yang paling awal dijadikan Allah adalah qalam ataupun Nur Muhammad.
Kalau nak tengok riwayat lain, ada kata air lah dan sebagainya. Tapi yang paling masyhur, pertama qalam, yang kedua Nur Muhammad. Daripada qalam dan Nur Muhammad ni, mana satu yang Allah jadikan dulu, yang paling ulama paling terima sekali, maksudnya yang diberati oleh ulama, ramai ulama, adalah Al-Qalam, bukan Nur Muhammad. Al-Qalam. Qalam tu, nun wal qalam tu lah. Qalam. Qalam ni, Melayu panggil qalam ni, pensel lah, pensel. Qalam ni, takdir kita semua lah. Qalam pun tulis. Apa tulis? Dia ni akan lahir, Nabi Adam kali apa yang berlaku, sampai tak berhenti tulis. Tulis. Tulis apa? Tulis takdir dekat Lauh Mahfuz. Tu yang tercatat dekat Lauh Mahfuz tu. Kita lepas ni jadi apa, lepas ni mati ke tak mati ke, hidup ke mati ke, apa nak. Jika pertama qalam dan Allah suruh tulis takdir, maka dengan tulis tadi semua itu yang terjadi. Tapi ada pendapat yang kedua kata Nur Muhammad. Macam mana kita lah. Cuba kita nak beritahu lah. Qalam dengan Nur Muhammad yang lagi. Nombor 3. 22 ulama yang terima tentang hadis Nur Muhammad. Ketua para wali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdullah Arif, Syekh As-Sayuti, Al-Qastallani, macam kitab kita ni, Al-Zarqani, Syekh Ja'far Barzanji, yang kita nak baca Barzanji tu lah, dia lah yang karang, dia terima konsep ni. Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Ra'uf Afansuri, Syekh Abdul Samad Afalimbani, yang karang kitab apa? Sabilal Muhtadin tu, kan? Syekh Muhammad Nafis ramai, Syekh Daud Al-Fatani ramai lagi yang terima. Maka itulah yang pertama dijadikan oleh Allah Taala. Nak beritahu kat situ jelah. Okey. Dia boleh diterima dan boleh ditolak. Sebab dia khilaf ulama. Diterima apa ni? Sama ada Nur Muhammad kejadian pertama ataupun qalam. Okey. Kita sambung lagi sikit. Sambung lagi. Berbilang-bilang, dia kata beberapa riwayat yang berbilang-bilang. Dan hasil sekaliannya, bahawasanya Allah Ta'ala tak kala bergantung iradahnya dengan menjadikan sekalian makhluk, menjadilah ia akan Nur Sayyidina Muhammad. Dahulu daripada dijadikan langit dan bumi dan arash dan kursi dan luh dan qalam dan syurga dan neraka dan malaikat dan sekalian lainnya, dengan bagian-bagian ribu tahun. Nur Muhammad dijadikan beribu tahun sebelum dijadikan qalam. Pendapat yang saya sebut yang kedua, yang lebih ramai ulama tadi, dia kata qalam jadikan dulu, lepas tu barulah yang lain-lain. Tak kisah. Memang tak kisah mana-mana dulu pun. Bukan jadi apa kita pun. Jadikan qalam dulu pun kita macam ni juga. Kalau jadikan Nur Muhammad dulu, macam ni juga. Jadi, biar je lah, dengar je lah. Tak jadi apa pun. Okay. Dan Allah dilihatkan nur itu dalam padang alam Al-Qudsi. Maka pada setengah ketika disuruhkan dia dengan sujud. Habis apa benda Nur Muhammad ni? Dia kata ada satu padang yang kursi, padang yang suci, padang alam yang suci. Tak boleh bayang lah. Sebelum dijadikan bumi, nak bayang je ni. Maka pada setengah ketika disuruhkan dia dengan sujud. Sujud. Dan seketika dengan tasbih. Tasbih itu sebut subhanallah. Dan dengan takdis, iaitu dengan i'tiqad di hati. Dan dijadikan baginya beberapa hijab. Didiamkan dia di dalam tiap-tiap hijab itu beberapa masa yang panjang. Mengucap tasbih ia bagi Allah Ta'ala dengan tasbih yang tertentu. Maka kemudian daripada dikeluarkan dia daripada segala tirai itu, bernafas ia dengan beberapa nafas. Saya baca je lah ni. Sebab dia kata ringan, tapi ni berat sebenarnya. Maka dijadikan daripada segala nafasnya akan sekalian roh anbiya dan awliya, dan siddiqin dan syuhada, dan sekalian mukmin dan sekalian malaikah. Dan kemudian habis dah. Itu yang berat. Ini yang ringan, habis dah. Kita terus je lah bab tu. Okey. Dan kemudian daripada menjadi Allah Ta'ala akan Adam, daripada tanah dihantar akan nur pada dahinya. Apabila diceritakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah kata kat malaikat nak buat khalifah kat muka bumi, kan?
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'. Kenapa kau nak buat satu makhluk yang menumpahkan darah, yang buat kerosakan dekat muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni ada ibadah, buat ibadah kepadamu. Kemudian akhir sekali disuruh malaikat untuk ambil tanah dekat bumi ni, nak buat. Ada kata 7 jenis tanah. 7 jenis tanah yang ada ni lah. Tanah gambut, tanah apa? Saya tak ingat lah. Tanah liat, tanah gambut, tanah pasir. Pasir tak pakai tanah. Apa lagi tanah apa? Tanah ni ada 7 jenis tanah. Okay. Dan dibuat. Sebab tu badan kita, walaupun kulit ni semua sama, tapi dia ada berbeza. Dekat bahagian ketiak, dia lain sikit kulit dia daripada kat depan ni. Malah lembutnya tu lain. Ada yang kulit kita yang dia boleh stretchable, dia boleh apa dia panggil, regang, dia boleh regang. Ada yang tak boleh. Ada tubuh kita. Contohnya kalau lah tak ada kedutan-kedutan ni dekat jari kita tak boleh nak kerekok ke tak? Oh, terik dah. Tapi dia ada, maknanya tanah lain. Ada dekat badan kita tengok. Kalau kaji ada 7. Ada 7. Dekat mata ni lain. Sebab tu kita gelik. Tak rasa apa pun yang ni. Lain, semua lain-lain. Dekat kawasan badan, dekat kaki lain, dekat tapak kaki lain. Kalau tak kulit yang sama dekat tapak kaki, Allah, tak boleh berjalan. Sakit baru jalan sebab kulit ni. Tapi kulit dia tebal. Kaki dia kulit tebal. Lagi kita pakai kaki kita, tapak kaki, lagi tebal. Sebab tu kata, Allah cipta kita dengan tanah yang buat daripada tanah tu. Tanah yang ada dekat kaki tu, lain macam. Sebab apa? Lagi pakai, lagi tebal. Kita beli teknologi paling hebat. Apa? Jepun tak? Selipar Jepun tengok. Lagi banyak kita pakai selipar Jepun, tak lama, setahun, 2 tahun, haus. Tapi kaki kita orang tua dulu lah. Kita tak, orang tua dulu. Dia tak pakai selipar pun. Cuba tengok tapak kaki dia. Allah, tebal lah. Tebal. Sebab dia pakai kaki dia guna. Lagi guna, lagi tebal. Cuba cari kasut selipar yang lagi guna, lagi tebal. Mana ada? Tapi made in Allah Ta'ala. Allah buat dengan bahan-bahan, dengan tanah-tanah yang tertentu. Saya tak tahulah jenis tanah. Orang yang kaji-kaji ni tahulah. Tanah tu, maka dia tebal. Jadi bila tebal, nak jalan panas-panas sikit, okey lah. Tak ada masalah. Malah lagi guna, jalan atas panas tak apa. Jalan atas api pun tak apa. Atas api, atas bara. Pun tak ada apa-apa. Sebab selalu guna. Lagi guna, lagi tebal. Dan ada tempat-tempat yang nipis saja. Kena sikit luka dah. Ada. Jadi, disuruh malaikat untuk ambil tanah. Maka malaikat ambil tanah, buatlah Nabi Adam daripada tanah itu. Okay. Bila siap tu maksud bila dah siap dah Nabi Adam tu, maka ni dihantar akan nur itu pada dahinya. Nur Muhammad tadi dia hantar pada dahinya, ada kat dahi, hantar termasuklah kat dahi. Kemudian berpindah nur itu kepada Nabi Syith tu, Nabi Syith berpindah. Macam apa maksud berpindah? Bila ditiupkan roh, maka bahasa mudah kita kata benih Nabi kita dah ada dalam tu dah. Ada dalam Nabi Adam. Dekat sulbi, wattaraib. Belakang ni. Dah ada benih lah mudah kita kata. Dah ada benih dah Nabi kita. Dah ada dah. Dekat Nabi Adam. Bila ada, kemudian Nabi Adam ni, dia berkahwin. Dan dia ada anak. Okay. Maka nur tadi dia akan turun ikut anak-anak tadi lah. Tapi anak mana? Dia kata sini Nabi Syith. Nabi Syith anak Nabi Adam yang ke-41. Nabi Adam ada 41 orang anak. 20 orang, 20 kembar. Laki perempuan. 20. Jadi 20 jadi 40 orang lah. Kembar. Yang 41 tu Nabi Syith tu lah. Dia tak ada kembar. Dia seorang. Dan bila nak kahwin nanti, sebab waktu tu adalah manusia pertama, dia tak boleh kahwin sama-sama yang dua-dua tadi tak boleh kahwin. Dia kena kahwin dengan kandungan yang lain. Itulah terjadi pembunuhan Qabil dan Habil tu lah. Cerita banyak kali dah sebab tu. Maknanya nur tadi turun kat Nabi Syith.
Dia tak turun, bukan turun atau masuk daripada benih tadi itulah. Atau bahasa mudah kita kata benih tu pergi kat Nabi Syith. Benih apa? Nabi kita. Pergi kat Nabi Syith. Kemudian daripada Yanis. Kemudian daripada Yanis turun ke Yanis. Lepas pada itu keturunan tu lah. Dan demikian berpindah-pindah daripada segala bapa yang suci kepada anak yang baik. Anak yang baik maksudnya berpindah lah. Dia nak kahwin, pindah-pindah. Kalau anak 10 orang, taklah turun kat semua. Sebab Nabi kita akan nanti, ayah dia siapa? Abdullah kan? Dah kita masuk kat Abdullah. Tapi kalau kita tengok kan ramai tu, takkan masuk kat semua. Mestilah ada satu, itu maksud dia. Benih tu. Berpindah-pindah daripada Nabi Adam ke Nabi Syith kepada Yanis. Kemudian berpindah, dia kata, berpindah-pindah daripada segala bapa yang suci. Bapa, bahasa mudah kata keturunan baik-baik lah. Turun tu keturunan baik. Turun je Nabi kita, benih Nabi tadi tu. Baik. Yalah, logik lah. Keturunan baik-baik. Takkanlah ada tiba turun keturunan perompak. Turun lagi keturunan pezina. Turun lagi keturunan bunuh orang. Penyamun dan semua. Akhir sekali keturunan Nabi. Jadi kita kata apa lah. Nabi hebat sangat, kata hebat. Tapi keturunan perompak, lanun. Tak cantik lagi tu. Maka keturunan Nabi Allah jaga. Masuk keturunan tu Nabi, ayah dia, tok dia, naik sampai Nabi Adam. Semua Allah jaga. Supaya orang tak boleh cakap, Nabi hebat, tapi toki dia, zina. Tok dia, lanun contohlah kata. Maka tak ada orang boleh kata begitu. Nampak tak? Dah kembali dah. Dah mula dah kita faham tentang Nabi kita. Tak sama dengan kita. Itu tujuan kita mengaji ni. Oh hebat, Allah jaga daripada Nabi Adam tu. Tak ada, semua suci, semua baik. Tak ada jahat. Walaupun waktu tu tak ada Islam. Sebab Islam ni turun daripada Nabi Adam, bukan semua. Ada waktu-waktu tertentu, mungkin beberapa ratus tahun atau ribu tahun, tak ada agama. Bukan tak ada agama, agama tu dah, Islam tu dah terhapus. Sehingga diutuskan Rasul yang seterusnya. Diutuskan Rasul lagi. Jadi di antara Nabi Adam sampai Nabi kita, ada waktu-waktu senggang yang tak ada Nabi. Tapi keturunan Nabi kita, walaupun waktu tu tak ada agama, tetap juga jadi orang baik. Tu nak beritahu tu. Itu yang maksud dia tu. Segala bapa yang suci kepada segala anak yang baik. Maksudnya bapa tu dah baik dah, dapat anak baik pula. Tu yang turun benih Nabi tu. Sampai nak sampai ke mana? Hingga sampai kepada Abdul Muttalib. Syaibah nama sebenar. Buat pembesar, bangsawan, baik. Tak ada agama lama. Tak ada agama pun baik. Tak ada agama pun ada yang jahat, ada yang baik lah. Cuma tak ada agama. Nur, kita panggil benih lah. Benih tadi turun, baik. Okay. Sehingga Abdul Muttalib. Dan tercemerlanglah ia pada mukanya. Maksudnya, muka baik, lawa, baik, sempurna. Itulah. Okay. Dan dengan berkatnya berhadap ia kepada Allah Ta'ala pada Ashabul Fil. Tiba-tiba dia cerita pasal Ashabul Fil pula. Okay, tak apa. Kita ceritalah juga sedikit. Dan berkatnya berhadap ia kepada Allah, maksudnya keturunan yang berkat yang baik-baik tadi turun sehinggalah ke Abdul Muttalib, sehinggalah pada peristiwa Ashabul Fil. Ashab tu Ashabul Fil tu apa dia panggil? Golongan gajah. Kita panggil tentera bergajah, kita panggil Melayu panggil tentera bergajah. Ashabul Fil. Sehinggalah peristiwa tentera bergajah. Apa pula cerita tentera bergajah ni? Okay. Ashabul Fil. Dan mereka itu tentera yang datang daripada pihak Raja Habsyah. Setengah kata Raja Habsyah ni belah Yaman tu. Ashabul Fil ni daripada Raja Habsyah dengan beberapa banyak gajah. Ni surah tu lah, surah Al-Fil tu lah. Beberapa banyak gajah. Supaya meruntuh mereka itu akan Kaabah. Dia nak pergi runtuh Kaabah. Tentera bergajah tadi. Maka dibinasakan akan mereka itu beberapa banyak burung ababil.
yang melontarkan mereka itu dengan beberapa banyak anak batu daripada neraka sijil. Ini sikit cerita tentang Ashabul Fil ni. Kisahnya asalnya bermula dengan Raja Habsyah. Nama dia Abrahah. Abrahah. Dia tengok orang Arab, bukan dia tengok Arab, dia tengok orang Arab ni pakat-pakat pergi ke Mekah sebab Mekah ada Kaabah. Pedagang-pedagang pakat-pakat pergi ke Mekah setiap tahun. Maka tempat tu dia jadi makmur lah. Jadi maju tempat tu. Abrahah tengok Raja Habsyah ni. Dia tengok, Allah, kan bagus kalau tempat kita pun macam tu juga, dia kata. Tapi Kaabah tu dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi Abrahah ni rasa iri hati lah. Dia kata kalau lah boleh bawa Kaabah tu kan, ataupun boleh buat lain. Akhir sekali dia rasa iri hati dengan Mekah sebab ada Kaabah. Maka dia buat satu rumah ibadah yang besar dan cantik dekat tempat dia. Dia letak perhiasan-perhiasan yang cantik. Tapi orang tak ramai datang. Yalah, tak ramai tu Kaabah yang lain. Akhir sekali tak ramai datang. Malah ada kata, ada seorang ni bila dia tahu Abrahah ni buat Kaabah kedua lah bahasa kita ni, nak buat rumah ibadah yang kedua, dia ambil tarik najis, dia baling. Dia baling. Bila dia baling macam tu, dapat tahu ke Abrahah. Bengang lah Abrahah ni. Apabila usaha dia nak tarik masyarakat Arab untuk datang ke Kaabah kedua dia ni, tempat rumah ibadah dia, tidak berhasil. Akhir sekali, jadi bengang sebab dibaling najis tadi. Akhir sekali, dia nak hancurkan Kaabah. Itu peristiwa tu, cerita tu. Dia kata kalau Kaabah tu runtuh, mesti orang akan pergi ke Kaabah dia ni. Rumah ibadah dia ni. Dia pun bawa 60,000 bala tentera pergi ke Mekah. Naik gajah. Waktu tu orang dengar je gajah, tapi semua tak pernah tengok. Tapi dia boleh dapat gajah. Macam mana dia boleh cari gajah? Daripada mana dia ambil gajah tu? Okay. Dia bawa tentera bergajah. Kemudian masa dia nak dalam perjalanan tu ramai orang tengok. Malah ada lah tentera daripada satu tempat ke satu tempat. Ada dia kata, oh ni tentera bergajah, kau nak pergi mana? Aku nak pergi musnahkan Kaabah. Dia ni tentera, dia tahu, tapi kalau lawan memang mati kita. Jadi dia tentera pun biar je lalu. Sementara nak sampai ke Kaabah tu, tak boleh buat apa pun sebab terlalu ramai, 60,000 dan kuat-kuat. Kaum Quraisy yang tahu pun tak boleh buat apa. Tengok aja. Sepanjang perjalanan Abrahah menuju ke kota Mekah tadi, dia sambil-sambil tu dia rampas ternakan orang. Dah ramai, pergi, nampak ada makanan, rampas dulu. Nampak ada kampung, rosakkan kampung dulu. Pergi tengok, ada ternakan, banyak ni unta, curi unta dulu. Dah ramai-ramai kan, sementara on the way tu nak berjalan tu. Lepas tu dia tengok sini, ada banyak ni unta, ada setengah dia kata kambing, 200 ekor. Ambil rupa-rupanya yang ambil tu siapa? Abdul Muttalib punya. Itu yang dia tiba-tiba cerita tentang Nabi, tiba-tiba cerita tentang Ashabul Fil. Apa hal pula cerita tentera bergajah ni? Dia ada kena-mengena, cuma tak cerita dalam kitab ni, kita kena syarah lagi. Jadi 200 ekor, ada kata riwayat unta, ada kata kambing yang dia ambil. Yang siapa ni? Abdul Muttalib punya di luar kota Mekah. Sebab dia bela kat luar kota Mekah. Dia duduk dalam kota Mekah. Maka dia ambil. Bila dia ambil 200 ekor, Abrahah ambil 200 ekor sambil-sambil lah kata, sambil-sambil menyelam minum air ni. Kemudian dia pun bila macam tu, Abdul Muttalib dapat tahu, Syaibah ni dapat tahu, Abdul Muttalib ni tok Nabi tu lah, dapat tahu. Bila dapat tahu, dan Abdul Muttalib ni dia mudah kata macam Perdana Menteri lah juga, orang besar lah di Mekah, dan dia juga penjaga Kaabah waktu tu lah. Jadi bila macam tu, dia punya kambing ataupun unta 200 ekor. Kemudian dengar cerita dia orang nak serang Kaabah. Maka Abdul Muttalib ni pergilah jumpa, sebelum nak masuk perang apa-apa pun dia jumpa dulu di luar. Jumpa, takut boleh settle. Jumpa. Bila jumpa, Abrahah tengok je, engkau lah Perdana Menteri. Ya, akulah. Aku nak hancurkan Kaabah. Apakah permintaan terakhir kamu? Sebab kamu wakil orang paling besar sekali dekat Mekah tu. Maka aku nak tahu, apakah permintaan terakhir, ataupun kita nak kau tim, nak bincang apa ni? Aku nak serang ni. Datang Abdul Muttalib,
Dia kata apa? Kembalikan kambing-kambing aku. Atau kembalikan unta-unta aku 200 ekor. Hai, terkejut dia kata. Aku nak runtuhkan Kaabah weh. Aku nak runtuhkan negara ni. Kau cerita kambing kau 200 ekor. Kau ni apa hal kau ni? Tak kira kembalikan kambing aku ataupun unta aku 200 ekor yang kau ambil. Lepas tu kata, aku duk sibuk nak runtuhkan, nak tawan negara engkau sibuk dengan kambing 200 ekor tu. Abrahah pelik. Kata Abdul Muttalib, aku tak risau langsung pun tentang Kaabah. Aku risau kambing aku tu. Kenapa? Kerana Kaabah tu ada tuannya. Biar tuan dia je lah yang jaga. Allah lah maksudnya. Memang waktu tu berhala penuh. Mereka masih lagi menyembah Allah, musyrikin Mekah waktu tu. Tapi sebab tu namanya musyrikin Mekah. Mereka yang mensyirikkan Allah. Mereka yang menduakan Allah. Mereka tetap kata Allah itu Tuhan. Tapi ada berhala. Sambil-sambil sembah Allah, sembah berhala. Jadi mudah sikit, berhala ni lah yang sampaikan pada Allah nanti. Sebab tu kita panggil dia musyrikin Mekah. Mereka percaya pada Allah, musyrik Mekah ni. Bukan mereka tak percaya, mereka percaya. Cuma dia mensyirikkan Allah, menduakan, mentigakan, mempatkan Allah. Sambil-sambil sembah berhala Lata, Uzza, sembah. Sembah, minta, wahai Lata, cakap kat Allah lah, bagikan aku kekayaan. Ada gitu, kan mensyirikkan tu. Jadi maksud Abdul Muttalib waktu tu Nabi tak ada lagi. Sebab apa? Nabi kan lahir tahun gajah. Tahun gajah tu tahun tu lah, peristiwa tu Nabi baru lahir lepas pada tu. Jadi waktu tu berhala banyak. Walaupun berhala banyak, Allah tetap Tuhan mereka. Cuma mereka mensyirikkan Allah, menduakan, mentigakan Allah. Jadi dia kata tu ada tuan. Tuannya iaitu bukan berhala, Allah lah. Dia ada tuan. Jadi tuan aku yakin dan aku tak risau langsung. Tuan dia lah akan jaga, aku sibuk apa. Macam tu lebih kurang. Yang aku nak kambing aku. Akhir sekali dia dapat balik kambing je. Abraham pun kata pelik lah, Perdana Menteri ini memang pelik lah. Kita nak hancurkan negara dia sibuk kambing dia. Lepas settle dah semua, dia pergilah nak meruntuhkan Kaabah. Sampai ke satu tempat, gajah tu berhenti. Ada riwayat mengatakan nama wadi ataupun lembah macam tu, Wadi Muhassir. Nabi lalu kat tu, di antara Mekah dengan Madinah tempat tu. Nabi lalu kat tu, Nabi tak lalu berjalan macam tak ada. Nabi lalu kat jalan tu, masa Nabi ada lah, ni cerita masa Nabi ada. Nabi lalu je kat tu, Nabi akan tundukkan pandangan dia, jalan laju-laju. Jom. Sampai lepas sana baru Nabi jalan biasa balik. Sahabat tanya kenapa? Di sinilah tempat Abrahah tu. Ketika gajah Abrahah tak mau jalan di situ. Dan kemudian datang burung tu. Di sinilah. Jadi tempat ni Allah murka. Aku tak nak duduk senang-senang sini. Aku jalan cepat-cepat. Sebab tu Nabi kata, Nabi cerita kat para sahabat. Bila sampai gajah tu sampai di satu wadi, di satu lembah, Muhassir nama tempat tu, dia tak mau jalan. Gajah tu tolak-tolak tak mau jalan. Suruh pergi ke sana berjalan. Suruh pergi sana jalan. Suruh pergi mengarah kepada Kaabah tak jalan. Jauh lagi lah. Tak jalan. Tak lama lepas pada tu tak jalan. Tolak gajah pun tak jalan. Barulah datang burung ababil ribu-ribu ekor yang dia kata kat sini ambil apa ni? Beberapa banyak anak batu daripada neraka sijil. Batu-batu tu kena seumpama api kena daun. Mati. Matilah semuanya. Tak jadilah. Akhir sekali Abrahah patah balik. Abrahah hidup. Patah balik ke Yaman atau balik ke tempat dia. Akhir sekali dia ada kena sikit lah. Api tu sikit kena. Cedera ringan lah, kita kata cedera ringan. Sampai bertambah sakit dia mati. Dia tak mati di situ, Abrahah. Dia tak mati di situ. Dan lepas peristiwa tu lahirlah Nabi SAW yang dikenali dengan tahun gajah pada awal Muharram. Lebih kurang tak lama dah peristiwa gajah tu. Kalau kira sekarang ni kan Zulhijjah, lepas ni Muharram. Sekarang ni Abrahah, hari ini dalam sejarah Abrahah tengah ada bincang-bincang ni. Kita punya Kaabah tak laku lah. Pak cerita ni. Kita serang nak masa dia. Dan dia buat persediaan, tak lama lagi, beberapa minggu lagi, hari ini dalam sejarah ada berjalan sehingga awal Muharram. Kan Nabi lahir 12 kan?
12. Maka diceritakan kisah ni dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperlihatkan bagaimana Tuhan kamu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya pada mereka yang nak hancurkan Kaabah tu? Akhir sekali Allah jadikan mereka tipu daya dan mereka jadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil tadi yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari dengan batu dari tanah yang terbakar atau sijil lah, neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun dimakan ulat. Itu kisah dia. Kemudian berpindah nur itu dan cemerlang ia pada dahi bapanya Sayyidina Abdullah. Last kali lepas Datuk dia, Datuk tadi Syaibah Abdul Muttalib pergi ke Abdullah. Dah dekat dah. Dan digelarkan dia dengan Zabih, artinya sembelihan, kerana bapanya Abdul Muttalib menghendaki sembelihkan dia. Tu cerita akan datang. Maka dinamakan Abdullah ni Sayyidina Abdullah Az-Zabih. Zabih ni sembelih, korban sembelih. Kenapa nama? Siapa? Abdullah mana? Abdullah si sembelih, atau Abdullah yang nak kena sembelih. Nabi pernah kata, aku adalah anak kepada dua orang yang nak kena sembelih. Siapa? Yang pertama, ayah dia Abdullah nak kena sembelih. Yang kedua, Nabi Ismail yang nak kena sembelih. Jadi ceritanya Nabi Ismail kita tahu. Abdullah yang nak kena sembelih ni macam mana cerita dia pula? Asal pula ayah Nabi nak kena sembelih? Apa pasal ni? Ada cerita kat sini. Ada cerita kat sini panjang lah. Kisah Abdullah hendak disembelih. Disembelih oleh siapa? Ayah dia sendiri nak sembelih dia. Best cerita ni. Akan datang. Itu iklan. Akan datang cerita macam mana Sayyidina Abdullah nak sembelih. Badrut tamam wan nujum mustawaqib. Wallahu alam. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.